Allah Akbar. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الأضام فقل لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau, Juruzuan serta dengan ahli jawatan kuasanya. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebelum kita mulakan kuliah pada malam ini tuan-tuan, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, malam ni kita ada buat majlis tahlil untuk sempurnakan hajat Puan Hajah Rafi'ah. Untuk kita buat tahlil, jadi masuk dia isyak kan, tahu lah. Lepas je solat isyak, kita bagi salam, murid kita adalah tahlil lah insya-Allah. Dan kemudian ni saya mohon banyak-banyak maaf lah ke Cikgu Ridwan lah. Tak dapat nak lama lah makan berburak sama-sama kan. Sebab anak habis mesin dah. Jomlah kita makan kat luar. Habis tak makan duduk sama dah okey lah. Kita kuliah tak malam tak pernah makan. Akhir sekali bila agak Yang nak Ramadan lah, Ramadan takkan makan ni. Habis ikut dia kata. Biar Umi yang belanja kan. Jadi kita pun anak-anak ni tak ada lah masuk sama dengan dia. Jadi malam ni kan saya duduklah kejap dengan tuan. Dapat air setabuk 2 air kan. Kau 2 air tabu lah. Aku tak ada kata dah tahu air tabu lah. Aku ada lah kan. Tak apa. Tak duduklah kejap kan. Anak-anak dah ajak tak sedap lah. So kita kuliah kita malam ni tak sempit nak. Tak ada makan malam ke rumah pun kan. Dah puasa pula dah. Jadi sempurnalah hajat dia orang tu. Jadi tuan-tuan malam ni insya-Allah lepas isyak kita tahlil sama-sama insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan kita sampai ke ayat yang ke-16 16 daripada surah Al-Insyiqaq. Surah Insyiqaq ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Kita juga habiskan insya-Allah malam ni surah Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan 'an tabaq
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم فلا أقسم بالشفق فلا huruf man iaitu alif bertemu dengan hamzah pada perkataan uksim. Huruf man bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Itu mad jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat. Fala uqsimu. Qaf yang mati. Qaf ni huruf qalqalah surah sebab tengah-tengah bacaan kita. Jadi kita baca tu ada bunyi detakkan suara uqa. Fala uqsimu bisyafaq. Faqa tu kena kuat sikit sebab itu qalqalah kubra, dia duduk kat ujung, kita matikan dia. Jadi huruf qalqalah tu ada 5 kan? Qaf, ta, ba, jim, dal. Sama ada dia memang mati ataupun dia berbaris tapi kita matikan dia kerana nak berhentikan bacaan. Seperti ni, bisyafaqi dia ada baris. Kita matikan dia. Qalqalah tu akan wujud. Kita matikan sebab nak waqaf. Bisyafaq. Nak waqaf tu nak berhenti bacaan lah. Wal-laili wa ma wasaq. Ni satu lagi qalqalah juga lagi. Wal-qamari izat tasaq. Semua qalqalah tu. Latar. Jangan baca latar. Ra mati sebelumnya bagi atas. Mesti dibaca dengan tebal ataupun tafkhim. Latar. Bukan latar. Latar. Kabun nun bersabdu. Semua nun bersabdu dalam Quran tuan-tuan kena dengungkan. Wajibul gunnah. Wajib dengung 2 harakat. Latar kabunna. Tabaqan an. Baris 2 di atas pada huruf qaf bertemu dengan ain. Ini izhar halqi, kita baca tanpa dengung. Mana-mana baris 2 di atas atau baris 2 di bawah yang kedudukan baris dia selari. Baris 2 tu baris atas dengan baris bawah sama panjang. Itu makna tak dengung. Tabaqan an tabaqa. An tabaq dengung, nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Ataupun cukuplah kita tengok nun mati tu. Mana-mana nun yang mati dalam Quran ni tidak ada tanda mati di atasnya, kita kena baca dengan dengung. Melainkan kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Kalau tidak kena dengungan. Macam ni dengung. Tabaqa. Tabaqa. Qalqalah lagi. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-qamari idza tasaq. Latarkabunna tabaqan 'an tabaq. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsiran. Ayat yang ke-16. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya aku, yakni Allah, bersumpah dengan mega merah pada waktu senja. Wal-laili wa ma wasaq. Dan dengan malam serta apa yang diselubunginya. Wal-qamari izat tasaq. Dan dengan bulan apabila jadi purnama.
la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sesungguhnya kamu akan melalui pengalaman hidup setingkat demi setingkat. Jadi tuan-tuan tengok ayat 16 sampai 19 ni, Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 perkara. Jadi bila bersumpah tu maksudnya ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tekankan, nak fokuskan, nak kita perhatikan. Jadi dia bersumpah. Perkara yang nak disumpahkan oleh Allah Ta'ala tu adalah ayat yang ke-19. Yang dia nak kita perhatikan betul-betul tu ayat 19 tu. Sebab tu Allah Ta'ala sumpah mula-mula dengan mega merah, syafaq. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah pula dengan malam. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan. Nak beritahu apa? Demi mega merah, demi malam, demi bulan. Ayat ni sumpah dia. La tarkabun tabaqan am tabaq. Apa dia? Sesungguhnya kamu akan melalui pengalaman hidup setingkat demi setingkat. Baik tuan-tuan, kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni dulu. Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu akan melalui beberapa perkara dan keadaan dalam hidupnya dengan berperingkat-peringkat sebelum mereka kembali kepada Tuhannya untuk hidup kekal, sama ada di dalam syurga maupun neraka. Ini dikuatkan menerusi sumpahnya, yakni sumpah Allah dengan mega merah pada waktu senja, dengan malam serta apa yang diselubunginya dari jenis makhluk melata yang berkumpul dewasa itu dalam sarangnya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Ketiga-tiga suasana tersebut melambangkan kekuasaan dan kebesaran Allah agar manusia itu memerhati dan merenungkannya. Sesungguhnya manusia akan menemui dan melalui pengalaman yang banyak di dalam hidupnya semenjak ia dijadikan dari setitis air mani yang tersimpan rapi dalam rahim ibunya sehingga ia dilahirkan menjadi manusia sempurna bentuknya, dilaluinya peringkat kehidupan kanak-kanak, kemudian dewasa, kemudian tua bangka, kemudian mati, yang dibangkitkan, dihitung, dihisap amalnya, kemudian diputuskan sama ada dia penduduk syurga atau penduduk neraka. Itu ringkasan daripada Ustaz Ahmad Sunhaji. Mari tuan-tuan kita tengok pendetailannya ayat demi ayat untuk kita lebih jelas lagi. Maka pada ayat yang ke-16 Allah Ta'ala berfirman, fala uqsimu bisyafaq. Allah Ta'ala bersumpah dengan mega merah pada waktu senja. Apa maksud syafaq mega merah ni? Mega merah maghrib nak masuk tu. Bila datang mega merah tu maksudnya masuk waktu maghrib. Di sini kata Imam Qurtubi asyafaq iaitu bil hamratil lati takuna inda maghrib syams, iaitu warna merah ketika waktu senja. Matahari terbenam kan? Sehinggalah datang waktu solat Isyak. Ia hilang warna merah tu, masuklah waktu Isyak. Merah tu datang maknanya dah masuk waktu maghrib sampai golap, itu maknanya dah hampir datang waktu Isyak. Dan di sini banyak dicatatkan tentang sahabat-sahabat, ulama-ulama tafsir yang menceritakan bahawasanya asyafaq itu adalah maksudnya mega merah yang ada pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib itu maksud asyafaq. Walaupun di sini ada mengatakan warna putih pula. Itu pandangan itu tak berapa kuat. Ada yang mengatakan waqil, dikatakan huwal bayat, warna dia warna merah, warna putih bukan warna merah kata dia. Jadi pandangan ni tak berapa nak kuat. Kebanyakan ulama, tabi'in, ahli-ahli fiqh menyebutkan bahawasanya syafaq itu adalah warna merah ketika waktu terbenamnya matahari, menandakan masuknya waktu maghrib. Waktunya masuk maghrib. Itu tuan-tuan syafaq. Allah panih tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili wa ma wasaq, dan dengan malam serta apa yang diselubunginya. Kemudian Allah Ta'ala gunakan malam sebagai bahan sumpah dia, alat untuk bersumpah dengan malam. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam wa ma wasaq.
Wasaq ni apa? Jama'a wa dhamma. Wasaq ni maksudnya yang dihimpunkannya, yang dikumpulkannya. Apa maksud himpun kumpul tuan? Kerana di sini apa tu? Bila datang malam, kata Imam Qurtubi, gelap gulita, semua bondo-bondo makhluk-makhluk hidup yang melata, yang merayap di muka bumi ni, bila malam je, mana dia pergi? Dia akan masuk balik ke sarang ni. Kok burung balik ke sarang ni. Ular masuk dalam lubang ni. Manusia balik ke rumah ni. Semua ni berhimpun dalam rumah masing-masing. Itulah maksud walaili wa ma wasaq. Malam ni dia menjadikan orang balik-balik berkumpul ke rumah masing-masing. Duduk dalam sarang masing-masing. Itu maksudnya disebut wama wasaq. Wasaq ni jama' wa dham. Dihimpunkan, dia letakkan setompek. Manusia semua balik ke rumah masing-masing lah. Binatang-binatang yang hidup, haiwan-haiwan hidup, makhluk-makhluk hidup, bila malam semua jadi pasif lah, duduk lah ke rumah masing-masing. Kebanyakannya begitu. Jadi wama wasaq ni maksudnya dan demi malam yang serta apa yang diselubunginya, ditutup di malam atau yang dihimpunkan oleh malam. Itu kata Ibnu Abbas, Mujahid, Muqatil dan Muqatil. Dan ramai lagi lah menyebutkan begitu. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam. Kemudian wal qamari izat tasaq, dan demi bulan apabila dia jadi purnama. Allah Ta'ala bersumpah pula dengan bulan. Dulu kita dah bahaskan awal-awal dulu. Yang boleh bersumpah dengan makhluk dia Allah Ta'ala je. Dia buat semua makhluk. Tapi manusia, makhluk tak boleh bersumpah dengan nama makhluk lain. Dia kena bersumpah dengan Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dia tak boleh bersumpah demi pohon bidara, demi emak aku, demi ayah aku, demi kereta aku. Ini tak boleh. Sumpah dengan Allah Ta'ala saja. Allah, dia boleh bersumpah dengan makhluk. Dalam Quran banyak menceritakan itu. Dan demi bulan pun apabila dia purnama. Purnama ni dia terang. Dia bulan penuh. Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 perkara ni. Nak kuatkan apa? Latarkabun tabaqan am tabaq. Kamu pasti akan melalui peringkat demi peringkat. Jadi dalam tafsir Jami' Ahkam ni, Imam Qurtubi dia ada banyak. Dia ceritakan pandangan-pandangan ulama' dekat sini. Tapi Ustaz Ahmad Sunhaji ni dia ambil satu saja pandangan. Dituju kepada manusia. Jadi latarkabun ni kita baca latarkabun. Ada ulama' yang baca, ada qiraat yang baca latarkabanna. Bukan ba tu bagi atas, bukan bagi depan. Bila bagi atas kata dia ini ditujukan kepada Rasulullah. Maknanya latarkabunna. Sesungguhnya kamu tu Rasulullah. Kamu akan, wahai Muhammad, akan melalui, kata dia. Langit satu hal kepada hal yang lain. Daripada langit, melalui langit demi langit, katanya. Darjat demi darjat, kedudukan demi kedudukan yang tinggi, menghampiri Allah Ta'ala. Ini maksudnya ditujukan kepada Nabi. Ditujukan kepada Nabi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama. Ada pandangan yang lain daripada Ibrahim dan daripada Abdul A'la. Kata dia, latarkabunna tabaqan am tabaq, iaitu kata dia langit. Latarkabun ni langit yang akan bertukar daripada satu hal kepada satu hal yang lain. Satu keadaan, latarkabunna tabaqan am tabaq ni, iaitu kata dia, sesungguhnya kamu ni maksudnya langit akan melalui peringkat demi peringkat. Apa peringkat dia? Kata dia, takunu wardatan kaddihan. Satu ketika langit akan warna macam kemerahan, macam bunga mawar. Kemudian dia bertukar menjadi seperti lelehan perak kuning. Mana langit tu bertukar satu keadaan kepada keadaan lain. Itu satu pendapat. Pendapat yang ketiga mengatakan bila kita baca latarkabunna macam ni, dia tulis ni, maksudnya kamu tu manusia. Wahai manusia, kamu akan melalui satu peringkat kepada peringkat yang
lain. Satu peringkat ke satu peringkat. Inilah yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Manusia ni dia akan lalui peringkat-peringkat, memula daripada titis air mani, tersimpan rapi dalam rahim ibu dia. Lepas tu duduk situ 9 bulan. Bontuk dia Allah Ta'ala, keluar, menyusu, jadi kanak-kanak, dewasa, jadi tua, tua, mati, bangkit dan balik, dihisap, dihimpunkan di mahsyar, ditentukan syurga neraka. Itu peringkat-peringkat yang akan dilalui oleh manusia, kata Ustaz Ahmad Sunaji. Dan itu pun jelas dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut. Tuan-tuan bila tuan-tuan baca banyak tempat kan, umpamanya dalam surah Hajj ada ayat kelima suratul Hajj, ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Mu'minun, surat awal-awal lagi, seboleh ayat yang ke 12, 13, 14, 15, 16. Mana daripada ayat 12, 13, 14, 15. Yang itu cerita tentang latar kabun tabaqan an tabaq. Manusia ni akan berubah peringkat demi peringkat. Allah Ta'ala sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu daripada sulalah min tin, daripada saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Itu cerita orang yang kita Adam. Kemudian kami jadikan dia pula nutfah, air mani, dalam qararin makin, dalam tempat yang kukuh, iaitu dalam rahim ibu kita. Letak dalam rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian summa khalaqnan nutfah 'alaqah. Kemudian daripada nutfah, air mani dalam rahim ibu tu, kita jadian dia 'alaqah. Daripada titis mani jadi 'alaqah, segumpal darah. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Daripada darah jadi segumpal daging. Kemudian daripada daging tu membolit tulang. Kan? Tulang tu dah cukup, tulang dibalut di daging. Fa insya'nahu khalqan akhar. Keluarlah bayi budak. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik pencipta suatu kejadian. Kemudian bawah tu Allah Ta'ala sebut, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kalau dah keluar lepas tu kamu semua akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Lepas tu kamu dibangkitkan balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihitung segala amalan. Jadi itu di antara sikit peringkat-peringkat hidup manusia yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran yang manusia akan lalui itu. Manusia akan lalui. Kita ni kira hebat tuan-tuan. Sebab kan pertemuan, orang sains kata sperma lah kan. Benih lelaki dengan orang perempuan, benih apa nama, ovari ke nama apa? Ovum kau macam itulah sains. Awak tak ngaji sains kan, salah pula ada orang pula. Ovum dengan ovum kan. Kamu dia nak cari pasangan guru tu. Ramai banyak ke ramai? Benih tu bukan satu dua, ramai banyak. Dalam banyak-banyak tu dia cari guru mana pasangan ni. Sebab tu satu je. Kadang-kadang jadi dua, tiga jadi ompek, Allah Ta'ala letak. Biasa satu, kalibnya satu. Nak mencari tu. Ada yang tak jadi. Kan? Jadi yang jadi ni kita lah, kira hebat lah. Allah Ta'ala cerita, nanti dalam surah yang lain ada Allah Ta'ala cerita dalam surah apa ya. Lebih detail lagi lah huraiatnya. Macam mana telur itu dibawa oleh air, cecair yang nama mani yumna tu. Kalau tidak dia mati. Cecair ni dah yang bergerak sampai ke rahim, bertemu dengan ovum di situ. Persenyawaan berlaku dalam rahim ibu. Masya-Allah, Allah Ta'ala buat. Jadi manusia akan lalui itu. Itu berdasarkan yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Kemudian ada juga keterangan-keterangan lain yang maksudnya lantar kabun tabaqan an tabaq. Peringkat demi peringkat ni maksud dia apa? Di sini ada yang menyebutkan iaitu katanya manusia ni akan
mana tadi ya? Pandangan daripada makhul. Kata dia setiap 20 tahun, kata makhul. Makhul nama ulama orang. Setiap 20 tahun kamu akan jumpa satu perkara yang kamu tak pernah jumpa sebelum tu. Memanglah itu senyap umur 7 tahun campur 27. Tak jumpa lah umur 7 tahun ni kita akan jumpa. Lepas tu 27 campur lagi 20. Dah jadi bab 7. Jumpa benda baru lagi. Itu pendapat makhul. Itulah maksudnya perubahan setingkat demi setingkat. Kita akan jumpa. Masa kita budak-budak, kita tak ada kenderaan sendiri, naik kereta orang, naik motor orang. Bila ada apa sikit, belajar bekerja sikit, dah boleh beli motor pula. Itu peringkat. Lepas tu murah rezeki sikit, nak naik kereta. Dia beli kereta lah. Kemudian tiba-tiba kita bangun pagi, kita heran. Siapa pula orang sebelah ni? Rupa bini kita. Dah peringkat yang lain pula. Kan? Lama kita tidur setahun tu ada seorang budak. Siapanya anak ni? Rupa anak kita. Dia peringkat lain pula. Kita jadi ayah mak pula. Kan? Seorang, jadi dua, jadi tiga. Lepas tu kita heran. Siapa pula orang yang masuk rumah ni? Rupa menantu kita. Dah peringkat lain pula. Ada pula budak lain ni. Rupa cucu kita pula. Jadi peringkat tu berubah. Itu kata maghul, kamu akan jumpa tu lepas 20 tahun lain, 20 tahun lain, 20 tahun lain. Itu kata maghul. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu berubah-berubah ni katanya satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Ada juga yang memberi pandangan seperti berkata Al-Hasan. Raji' tafsir Hasan Basri. Hasan Al-Basri menyebutkan maksud la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan lalui pengalaman hidup setingkat demi setingkat, kata Syekh Hasan Basri, satu keadaan kepada keadaan lain. Maksudnya mudah kepada sukar, mungkin sukar dulu kepada mudah. Manusia macam tu tuan. Dia tak ada susah-susah manjang. Ataupun dia sonang-sonang, ada masukan dia susah. Itulah manusia, dia bertukar-tukar keadaan. Bertukar-tukar keadaan. Daripada mudah jadi susah, susah jadi mudah. Daripada mungkin kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Sehat dan sakit, ataupun sakit, sehat. Keadaan tu berubah-ubah, kata Syekh Hasan Basri. Kata Sa'id bin Jubair, maksudnya kamu akan berubah daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Maksud ayat ni, seperti contoh katanya, di atas muka bumi ni ada satu kaum golongan yang dirondah-rondah, dihina ke orang atas muka bumi ni. Tapi besok di akhirat dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berubah daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Berubah kedudukan yang lain. Begitu juga kata Ibnu Abbas, iaitu berubah daripada maksud Ibn Abbas ni berubah kesukaran dan huru-haranya. Maksudnya kesukaran huru-hara tuan. Maksud dia pun tuan. Maksudnya Ibn Abbas kata syada'id wal ahwal. Berubah apa tu? Syada'id ni perkara-perkara yang menyukarkan. Ahwal ni huru-hara. Kamu akan lalui tu, kata Ibn Abbas. Apa maksud Ibn Abbas? Kita akan menemui perkara-perkara yang sukar dan keadaan yang huru-hara. Maksud dia, kata Ibn Abbas, kita mati. Mati ni sesuatu yang syada'id, yang hebat, yang menyukarkan, menyusahkan. Nak mati sakit, kan? Sehingga ulama menyebutkan mati ni seumpama seperti ditetak dengan pedang 90 kali tetakan. Otak dengan pedang. Dulu saya pernah ceritakan, Sayyidina Ali jalan, berdoa pada Allah, minta orang kubur bangkit, cerita macam mana sakit mati tu. Orang tu bangun, disebut, aku telah meninggal dunia wahai Ali selama 120 tahun. Tetapi sakit ketika roh ditarik tu masih terasa sampai ke hari ni. Kata roh tu. Kan itu dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta oleh Imam Qurtubi. Maknanya sakit. Jadi Ibn Abbas kata kamu akan lalui peringkat tu. Peringkat tu amat susah, syadid, menyukarkan dan huru-hara. Iaitu pertama mati. Dah mati, susah mati. Kemudian dibangkitkan. Satu cerita lagi, kita dibangkitkan, lagilah haru biru kita kat situ dengan orang ramai, segala semua manusia yang mati dulu sejak zaman wujud alam ni dihidupkan oleh Allah. Yang huru-hara tu.
Kemudian pula dah lah kita dibangkitkan, kita berdiri berlama-lama di mahsyar. Sampai 60-70 ribu tahun tak tahu nak buat apa, tak ada arahan. Kita berdiri tempat kita yo. Apa itu pula? Summal ard. Dah tu kita berdiri, kita dihadapkan di hadapan Allah. Untuk dihitung amal baik kita. Untuk dihitung amal baik buruk semua ni dihitung oleh Allah Taala. Kemudian ditentukan syurga atau neraka. Sebelum itu banyak benda kita lalui lagi. Hitung amalan, apa itu pula diarak sampai tu melalui titian siratul mustaqim. Ada ramai yang jatuh, ada yang dikait-kait oleh pohon neraka, jatuh ke bawah. Ada yang merangkak, ada yang lepeh tak lepeh. Ada yang boleh minum telaga haud, telaga kausar. Nabi kan, ada yang akhirnya selamat ke syurga Allah. Ada yang semuanya masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Itu semua perkara-perkara yang syada'id, yang susah, sukar yang kita akan lalui selepas kematian kita. Itu maksud la tarkabun. Kamu sesungguhnya kamu akan melalui pengalaman hidup tingkat demi tingkat. Di dunia lain banyak urusan kita tuan-tuan. Macam-macam kita lalui. Sampailah di akhirat pun manusia akan lalui tingkatan-tingkatan keadaan-keadaan yang berbeza. Cuma kita ni kena beramal lah. Kemudian Imam Qutubi sebut ini semua dalil menunjukkan alam ni baharu. Dia berubah-ubah dan menetapkan adanya pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berkatalah para cerdik pandai, qalatil hukama, kata Imam Qutubi, ahli cerdik pandai hukama berkata, siapa yang hari ni dia duduk ke satu keadaan, besok pagi dia berubah ke keadaan yang lain, maka hendaklah dia ketahui bahawasanya urusannya itu adalah diurus oleh orang, oleh sesuatu yang selainnya. Hari ini kita lain kan. Hari ini mungkin apa yo keadaan, esok lagi mesti berubah, tak sama lah. Kan? Bila kamu rasa kamu makin berubah setiap hari tu, hendaklah kamu ketahui bahawasanya ada orang lain yang menguruskan kamu, bukan kamu yang menguruskan dunia kamu, kata ahli cerdik pandai. Kata ahli cerdik pandai. Wallahu a'lam. Itu ayat yang ke la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mahu beriman? Ya Allah tanya. Dan apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu sujud. Yakni pertanyaan ini dihadapkan kepada mereka yang syirik, tidak mahu beriman kepada Allah. Kama lahum la yu'minun. Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Kenapa kamu tak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Semua dah dibuktikan ke Allah Ta'ala ni. Kemudian wa iza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu sujud, tak mahu beriman dengan Quran, tak mahu ikut petunjuk Al-Quran. Orang-orang yang tidak mahu beriman inilah yang kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasulnya serta apa yang dibawanya. Okay. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Yakni sudah menjadi tabiat kepada orang-orang kafir itu bersikap degil dan keras kepala. Sebab itu mereka tidak mahu tunduk mengikut pengajar Quran semasa Quran dibacakan. Pengajar Quran tu Rasulullah lah yang mengajarkan. Dan Allah lebih mengetahui perasaan kufur dan suka mendustakan yang tersimpan dalam hati mereka. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Ayat 22. Mendustakan siapa ni? Muhammad wa ma ja'a bihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Nabi bawa. Mereka tak nak percaya. Mereka tak nak percaya. 23 Allah sebut wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Allah Ta'ala tahu. Ada sebahagian mereka percaya tapi tak nak ikut sebab takut dekat pemimpin, ketua-ketua. Sebahagiannya ada ketua pula nak percaya. Ada cerita kisah mereka ni
nyuruk-nyuruk malam-malam dongan Nabi baca Quran. Sebab bacaan Quran tu indah bunyi dia. Ada. Tak nak beriman dengan Rasulullah sebab takut hilang kedudukan. Hilang kedudukan, hilang sokongan, hilang anak buah, kan orang semua pengikut Rasulullah. Jadi mereka tak nak beriman. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Fabashiruhum bi'azabin alim. Di sini tuan-tuan tak ada banyak uraian ni. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Jadi kepada orang-orang yang mengkufri, yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Allah, dengan Al-Quran, Allah Ta'ala sebut fabashiruhum bi'azabin alim. Maknanya berikan khabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kufur itu satu maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana beriman dengan Allah Ta'ala itu adalah satu kewajipan. Jadi bila kufur ni, kafir ni, Allah Ta'ala sebut, fabashirhum, bagikanlah kabar gembira. Sindiran ni, gembirakan mereka itu dengan azab yang pedih nanti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan illallazina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Kecuali mereka ini diancam akan diseksa dengan seksaan yang pedih. Orang yang tak beriman ni. Kecuali orang-orang yang beriman, yakni percaya kepada Allah dan Rasulnya, serta beramal soleh atau mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala di akhirat dengan tidak putus-putus, bahkan berterusan sepanjang masa, dan mereka dapat menikmatinya. Orang-orang yang beriman dengan Allah, mereka akan ditempatkan beriman, bertakwa, ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini merupakan galakkan agar manusia itu gemar membuat ketaatan dan ancaman agar mereka tidak melakukan kederhakaan. Jadi tuan-tuan, Isyad dah masuk kau? Dah. Jadi kita tamatkan ayat ni tuan-tuan. Saya saja nak target tamatkan ni besok lepas raya kan. Ni ayat kuliah kita yang terakhir lah. Jadi kita berhenti kat sini. Besok insya-Allah kita terus sambung suratul Buruj lepas raya lah. Jadi tuan, kesempatan ni saya ambil sikit. Mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan semua. Sementara belum masuk dalam Ramadan ni, kalau ada kasar bahasa tersilap ucapan, mohon ampun, mohon maaf. Mudahan kemaafan tuan-tuan, keampunan tuan-tuan memudahkan urusan untuk saya beribadah dalam Ramadan ni. Jadi tuan-tuan, sikit saya nak sebut, nak ingatkan tuan-tuan ingatan daripada Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitab dia Nasaihud Diniyah wal Wasayah Imaniyah. Dalam kitab tu dia ada sebut tuan-tuan. Hari ni berapa bulan tuan-tuan? 16. Kata dia, sayugia hendaknya pada bulan Ramadan ni orang memperbanyakkan amalan. Kerana pada bulan Ramadan ni syaitan ditambik. Confirm orang boleh beribadat. Kecuali ada satu golongan yang tak boleh beribadat, iaitu orang yang memang tak pernah ibadat sebelum tu. Jadi bila Ramadan masuk, sama kat dia. Ramadan ko tak Ramadan ko, dia tetap dengan keadaan dia tidak beribadat. Adapun orang-orang yang beribadat, kata Imam Habib Abdullah Haddad, hendaklah dia meningkatkan amalannya, kerana dia sudah sedia tahu bahawasanya amalan sunat Allah Ta'ala angkat darjatnya seperti pahala amalan wajib. Amalan wajib yang kita buat jadi sampai 70 kali gandaannya. Maknanya sembahyang zuhur dalam waktu Ramadan, bulan Ramadan, menyamai 70 kali salat di waktu luar. Lebih-lebih lagi lah besar pahalanya seandainya kita buat dalam keadaan kita berjemaah salat fardu ni. Sebab itu kata Imam Habib Abdullah Haddad, kerana kemuliaan Ramadan itu, Allah Ta'ala angkat semua amalan berlipat kali ganda. Begitu jugalah bila datang bulan Ramadan, kalau orang buat kejahatan, maka kejahatan tu akan jadi berlipat kali ganda. Pahala diangkat untuk amalan kerana kemuliaannya. Kenapa dosa pula ditambahkan paruklah? Dosa banyak. Sebab tidak patut untuk manusia melakukan maksiat
pada ketika Allah Ta'ala muliakan bulan itu dengan sebagai bulan untuk puasa, beramal ibadah, dia boleh buat dosa, dia telah mencemari bulan tu. Maka layaklah, tak pantas, tak patut manusia melakukan dosa. Kata Imam Habib lagi, jadi macam mana pahala digandakan bila buat amalan, begitu juga dosa akan digandakan oleh Allah Ta'ala bila kita buat maksiat dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit ingatan, kita sama-sama dapat beramal dengan baik pada bulan Ramadan ni. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tuan-tuan lepas Isyak